Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kerana sudi lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam. Okey, sebelum kita teruskan celoteh dengan pembacaan cerita berkenaan tentang himpunan kisah mistik. Kadang-kadang bila saya ada masa free yang terluang tu, saya akan terus postkan lah macam kisah tadi Penunggu Tasik. Saya akan postkan awal supaya akan memberi laluan pada malam tu pula. Contoh macam sekejap lagi ni. Untuk laluan kepada Tamar Jalis ataupun Tok Awanga. So, mudah-mudahan dengan cara macam ni, pendengar-pendengar semua tak rasa boring lah. Maknanya dalam satu hari, kadang-kadang akan bertembung 2 video sekali. Boleh ya macam tu? Baik, kita tak nak berceloteh panjang, kita akan teruskan dengan episod yang ke-67. Tok Awanga, kepala dipancung, bercantum semula. Surau kecil di hujung sawah hanya diterangi lampu gasolin semasa saya bersama dengan Awang Leh sampai. Kira-kira selepas isyak kami sampai ke situ. Cepat-cepat saya memberikan salam, lalu dijawab oleh seorang lelaki tua yang berjanggut serta bermisai putih. Sewaktu saya naik ke tangga surau, dia berpaling ke belakang, memerhatikan kami. Dia hanya menoleh sahaja tetapi meneruskan semula berzikir. Cuma dia seorang sahaja yang ada di situ. Inilah Lebay Kidam. Saya berbisik pada Awang Leh. Awang Leh hanya menganggukkan kepala, tetapi dia tidak terus naik ke surau. Dia masuk ke bilik air di hadapan surau untuk mengambil wuduk. Bilik air itu hanya dikepung dengan dinding yang diperbuat daripada daun nyiur. Ianya kelihatan terlalu usang dan sudah sepatutnya diganti. Di situ pula tidak ada paip air, kecualilah perigi. Air perigi itu melimpah sampai ke atas kerana kedudukannya berhampiran dengan sawah. Di sekeliling permukaan tepi perigi ditambak dengan kayu-kayu beruti besar. "Jaga sikit, kayu tu licin," ujar Awang Leh tatkala keluar dari bilik air. Saya mengangguk lalu masuk pula ke situ. Saya pula mengambil wuduk kerana belum pun menunaikan isyak. Awang Leh meminta saya menjadi imam dan kami pun bersembahyang berjemaah. Selesai bersembahyang, kami pun berjabat salam dengan lelaki tua yang saya sangkakan Lebay Kidam. "Oh, surau Lebay Kidam tu dekat depan lagi," orang tua itu memberitahu. "Saya ni Wak Jemadi lah. Orang sini panggil Kiai Jemadi," katanya perlahan. Semasa dia bercakap itu, biji tasbih dikiranya juga. Dia terus berzikir walaupun sedang bercakap dengan orang. Saya agak Kiai Jemadi ni tentu lebih hebat dari Lebay Kidam yang sedang kami cari itu. Saya diberitahu oleh Pak Long Midun mengenai gurunya Lebay Kidam di Serting, dekat Kuala Jempol. Sebelum itu dia menyuruh saya menemui sepupunya di Bukit Perah di Batu Kikir. Sebab itulah saya datang dari Kuala Lumpur bersama dengan Awang Leh yang berasal dari Temerloh. Saya ingin sangat berjumpa dengan Lebay Kidam itu. Fasal dikatakan pernah berguru dengan Tok Kenali di Kelantan. Banyak keistimewaan Lebay Kidam ini menurut cerita Pak Long Midun. Awang Leh ni bukan sahaja kawan baik saya, tetapi dia ni bolehlah dikira murid saya juga. Ini bukanlah bermakna saya layak dipanggil guru, tetapi sekadar termampu saja. Sebab itulah saya mengajak Awang Leh sama-sama mencari Lebay Kidam yang disebutkan tadi. Sebenarnya Awang Leh juga mempunyai pertalian dengan keluarga orang kaya semantan di Pahang. Sayangnya dia tidak mahu berbangga sangat dengan keturunannya. Kalau mahu dikira berkebolehan, saya agak Awang Leh bukanlah sebarang anak muda. Mesti ada juga sedikit isi di dada. "Jadi, anak-anak ni cari Lebay Kidam lah ya?" tanya Kiai Jemadi. Saya menganggukkan kepala. "Siapa nama anak-anak ni?" dia bertanya lagi. Saya pun memperkenalkan diri saya dan Awang Leh. "Baguslah," katanya perlahan. "Lebay Kidam tu tinggi ilmu agamanya. Eloklah muda-muda macam ni pergi belajar." Dia menambah tetapi terus menunduk mengira-ngira biji tasbihnya. Jam di tangan sudah pun hampir pukul 10 malam. Pada mulanya saya bercadang mahu cepat sahaja menuju ke surau Lebay Kidam. Manalah tahu orang tua itu sudah tidur apabila kami sampai nanti. Bagaimanapun menurut Pak Lumidun, kalau sudah pukul 12 pun, Lebay Kidam sanggup menerima tetamu di suraunya itu. Katanya, Lebay Kidam itu menghabiskan masanya di surau sahaja. Jarang dia balik ke rumah.
Lagipun suraunya terletak berhampiran dengan rumahnya. Tetapi apabila saya melihat keluar tidak ada kelihatan api rumah orang, kawasan tersebut bolehlah dikatakan melalui tengah sawah. Ketika saya memberhentikan kereta, di sini sebenarnya kereta Awang Leh ya, kami menyangka sudah pun sampai ke surau kepunyaan Lebai Kidam. Rupanya kami sudah tersilap. Surau itu terletak di kawasan sawah melalui jalan tanah merah. Kedudukan terpencil sedikit, kecuali di sebelah daratnya ada rumah kediaman sebuah. Jadi seperti apa yang diterangkan oleh Pak Lumidun, memang itulah surau yang kami cari. Setelah memikirkan bahawa Kiai Jemadi ini orangnya sudah tua, memandangkan pada susuk tubuhnya, saya pun teringat sahaja mahu bertanyakan tentang kisah penghulu Naam yang kononnya berlaku tidak jauh dari situ. Tujuan saya hendak bertemu dengan Lebai Kidam juga ada hubungannya dengan cerita penghulu Naam itu. Saya kiralah tentu Tok Kiai tahu cerita tentang penghulu Naam tu. Saya cuba menduga. Dia mendongak sedikit memerhatikan muka saya, tetapi tidak lama. Dia kembali menundukkan kepalanya sambil jarinya mengira-ngira buah tasbih. Penghulu Naam tu bukan di sini, tetapi di Seri Menanti. Dia menjelaskan. Lama dah ceritanya tu. Masa negeri negeri perintah Yam Tuan Melewar lagi. Katanya terbatuk-batuk kecil. Sudah lama saya mendengar cerita mengenai penghulu Naam, seorang pembesar di Seri Menanti. Rupanya Seri Menanti itu terletak jauh dari Serting. Terpaksa berbelok ke Kuala Pilah menuju ke Seremban. Dari sanalah akan ditemui simpang di sebelah kiri menuju ke Seri Menanti. Dari Pak Lumidon, saya mendapat tahu penghulu Naam ini menjadi penghulu Hulu Muar kira-kira lebih 200 tahun dahulu. Semasa pembesar-pembesar Negeri Sembilan mahu menjemput raja dari tanah Minangkabau merajai Negeri Sembilan, penghulu Naam termasuklah salah seorang yang bersetuju menjemput raja berkenaan. Apabila raja di tanah Minangkabau menghantar Raja Khatib untuk membuat persediaan di Seri Menanti sebelum kedatangan raja sebenarnya, Raja Khatib telah mengisytiharkan dirinya raja lalu berkahwin dengan anak penghulu Naam. Tidak lama kemudian, Raja Melewar iaitu raja sebenarnya pun sampai. Apabila mendengar Raja Khatib belot, Raja Melewar tidak meneruskan perjalanannya ke Seri Menanti, sebaliknya membuat kota di Penajis Rembau. Dari sanalah Raja Melewar melancarkan serangan ke Seri Menanti. Sebaik saja mendengar Raja Melewar datang hendak menyerang, Raja Khatib pun melarikan diri tidak tahu ke mana. Hinggalah sekarang ini, tinggallah penghulu Naam berseorangan menentang angkatan Raja Melewar. Bagaimanapun tidaklah berlaku peperangan kerana penghulu Naam mudah saja dapat ditawan. Penghulu Naam pun dijatuhkan hukuman bunuh dengan pancung leher. Perintah Raja Melewar ini terpaksa dipatuhi oleh pengikut-pengikut penghulu Naam kerana mereka tidak berdaya mahu menentang. Pada waktu senja itu, penghulu Naam pun dipancung tetapi tidak sempat dikebumikan. Esoknya pengikut-pengikut Raja Melewar terkejut melihat penghulu Naam hidup dan balik semula ke rumahnya. Perkara penghulu Naam hidup semula walaupun kepalanya sudah terputus dari badan akibat dipancung dipersembahkan kepada Raja Melewar. Baginda menitahkan supaya penghulu Naam ditangkap semula dan dipancung. Perintah ini dijalankan dengan tidak siapa pun berani membantahnya. Setelah dipancung, hendaklah dikebumikan. Demikian perintah yang disampaikan kepada petanda oleh seorang pembesar. Petanda pun menjalankan hukuman pancung. Setelah kepala dan badan penghulu Naam terputus, jenazahnya dikebumikan segera. Esoknya selepas embun turun, dia hidup semula. Kepalanya bercantum semula dengan badan. Kemudian datang titah bertanyakan kepada penghulu Naam bagaimanakah cara mahu membunuhnya. Katakan pada Raja Melewar, kalau nak bunuh juga hamba, hendaklah dikebumikan kepala dan badan hamba ni lain-lain. Maksudnya di sini berasingan ya, ujar penghulu Naam. Kalau begitu jalan titah. Pembesar yang diutuskan Raja Melewar itu menyuruh petanda melaksanakan seperti yang dicakapkan oleh penghulu Naam. Setelah dilakukan maaf sedikit terganggu di sini. Baik, kita teruskan. Setelah dilakukan seperti yang dicakapkan oleh penghulu Naam, esoknya dia hidup semula. Penghulu Naam balik ke rumahnya, makan dan minum.
Dia hidup seperti sedia kala seolah-olah tidak ada apa-apa pun yang berlaku terhadap dirinya. Nampaknya awak ni pembohong lah, Tok Penghulu. Utusan Raja Melewar memberitahu utusan itu sebenarnya takut kepada Raja Melewar. Kerana selagi Penghulu Naam tidak mati, sudah tentulah Raja itu murka. Jumlahnya 3 kalilah Penghulu Naam dipancung, tetapi kepalanya bercantum semula dengan badannya. Kami ni tak bohong, sahut Penghulu Naam macam menyindir. Tapi awak buat kerja tak sempurna. Awak tak tanya kami macam mana hendak dikebumikan bila dah putus nyawa, katanya tegas. Barulah utusan Raja Melewar merasa dirinya tergesa-gesa dalam menjalankan perintah Raja. Beginilah Tok Penghulu, tolong hamba kali ini. Kalau Tok Penghulu tak dapat dibunuh, tuanku akan murka. Jelasnya merayu-rayu dengan penuh harapan. Dah 3 kali jumlahnya Tok Penghulu dipancung, tetapi tak juga mati. Kalau kali ini Tok Penghulu tak juga mati, seisi kampung akan mendapat susah. Tolonglah hamba kali ini, ya Tok Penghulu. Utusan itu sujud beberapa kali ke kaki Penghulu Naam. Baik, di sini saya mencelah. Ada juga kisah orang Melayu minta kita mati. Aduh, baik kita teruskan. Dengan tenang Penghulu Naam menghampiri utusan tersebut. Dia berbisik sesuatu ke telinga utusan berkenaan. Kelihatanlah utusan raja itu tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala. Orang-orang kampung yang melihat kejadian itu tidak tahu apakah yang dicakapkan oleh Penghulu Naam kepada utusan itu. Hanya utusan raja mengarahkan petanda menjalankan hukuman pancung sekali lagi. Setelah kepala Penghulu Naam bercerai dari badannya, utusan raja memerintahkan supaya kepala dan badan itu dimandikan dan disembahyangkan mengikut aturan agama. Kemudian kepala dan badan itu dikebumikan berasingan sebagai 2 jenazah di 2 buah bukit yang dipisahkan oleh sebatang anak air. Sejak itu tidak adalah lagi kedengaran mengenai Penghulu Naam hidup balik. Kabarnya, jelas Ki Haji Madi perlahan. Selama 44 malam, orang-orang kampung mendengar suara kepala Penghulu Naam menyeru supaya badannya bercantum semula. Katanya menambah cerita, seperti yang diceritakan oleh Pak Long Midun. Sampai sekarang ada kuburnya tu di Seri Menanti. Ujar orang tua itu menyandarkan belakangnya ke dinding surau. Kubur sebelah kepalanya dipanggil Bukit Tempurung dan sebelah badannya dipanggil Bukit Tabuh. Dia memberitahu. Demikian juga yang diberitahu oleh Pak Lumidon kepada saya. Kononnya nama Bukit Tempurung itu mengambil sempena kepala Penghulu Naam yang dikebumikan di situ. Kerana bagi penduduk-penduduk di situ, tempurung itu berarti tengkorak kepala. Begitu juga dengan nama Tabuh adalah sempena dari tubuh Penghulu Naam yang dikebumikan di situ. Nampaknya cerita Ki Haji Madi itu tidak bertentangan dengan cerita Pak Lumidon. Saya juga berharap akan dapat menokok tambah lagi bila bertemu dengan Lebay Kidam nanti. Apa amalan Penghulu Naam tu Pak Kiai? Awang dia bertanya tidak sabar-sabar. Orang tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Awang Leh. Dia terbatuk-batuk kecil tetapi tidak terus menjawab. Jarinya tetap tidak berhenti-henti mengirat biji tasbih. Tentu Tok Kiai tahu apa amalannya kan? Desak Awang Leh lagi. Dia tersengih-sengih sambil membetulkan duduk silanya. Tok tak tahu apa yang diamalkannya. Jelas orang tua itu tersenyum. Tetapi tidaklah mustahil boleh berlaku kejadian seperti Penghulu Naam itu kalau diizinkan Allah. Katanya mendaham. Orang tua berkenaan tidaklah menyebut dengan jelas akan amalan tersebut. Tetapi dia ada menyebut lam dan buntat embun. Saya juga mendengar tentang sejenis binatang yang hidup di air yang dikenali sebagai lam ini. Lam ini halus sebesar hujung lidi, bertubuh lembut seperti cacing dan panjangnya kira-kira sepanjang jari kelengking budak. Kononnya bagi orang yang mengamalkannya terpaksa menggoreng serta memakannya. Ada setengah pihak mengatakan makruh sahaja hukumnya memakan jenis binatang mamalia lam ini. Dari Awang Leh juga dia mengatakan datuknya juga tahu mengenai buntat embun.
buntat embun mat kilau. Datuknya menerangkan memang orang yang kita lihat pada zahirnya sudah mati akan hidup semula apabila embun turun kalau dia mengamalkan buntat embun ini. Kata Datuk Awang Leh, memang mat kilau memiliki buntat embun. Sebab itulah mat kilau yang dikatakan mati serta dikebumikan di bunut payung itu hidup semula. Makhluk Allah, bila tiba masanya akan mati juga. Kiai Jemadi mengingatkan kami. Tetapi tak mustahil kalau Allah izinkan. Tulang-tulang yang berselerakkan tu pun boleh dicantumkan semula. Katanya tersenyum. Oh, pilot darat memberikan horn. Selamat memandu dan bertugas kepada kawan-kawan pilot darat. Baik, kita teruskan. Dari Kiai Jemadi inilah saya mendapat tahu bahawa mereka yang mengamalkan buntat embun seperti mat kilau itu hanya mati pada penglihatan mata biasa sahaja. Apabila embun turun, dia akan hidup semula kerana sebenarnya dia belum mati lagi. Tanda-tanda kematiannya hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui tentang buntat embun itu sahaja. Begitu jugalah dengan lam yang dimakan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Sekalipun anggotanya terputus akibat dipancung ataupun ditetak, ianya akan bercantum semula apabila embun turun pada sebelah malamnya. Artinya kalau diletakkan di bumi, tentu dia akan hidup semula. Kecualilah kalau dibawa naik ke rumah. Jangan anggap perkara-perkara macam ini aneh. Cuba anak-anak baca surah Al-Kahfi dalam Quran. Ujar Kiai Jemadi terangguk-angguk macam batang tebu yang dipuput angin. Bagi saya kata-kata Kiai Jemadi ini memang sudah difahami. Begitu juga dengan Awang Leh yang merupakan sahabat saya. Walaupun dia mengaku saya gurunya, kami memahami akan kejadian-kejadian yang dikatakan aneh oleh sesetengah pihak itu. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Hanya orang-orang yang tidak memahami akan kuasa Allah sahaja yang menganggap perkara-perkara demikian aneh. Jadi anak-anak ni nak pergi ke surau Lebai Kidam di hulu sana lah ya? Dia bertanya. Iyalah. Lagipun Tok Kiai nak tidur. Beritahu saya perlahan memerhatikan orang tua itu terkuap-kuap. Tapi Rasulullah mengingatkan banyakkan berjaga di waktu malam itu lebih baik dari tidur. Katanya sambil menghela nafas. Tapi bukan berjaga untuk main teruk. Berjaga untuk melakukan amal ibadat. Tegasnya mengangkat muka sedikit merenung ke muka saya. Saya menjelas sikit. Pandai Tok Kiai ini bergurau. Jadi pada kawan-kawan yang mana Black 21 apa semua, Blackjack, ambil peringatan. Kita teruskan. Walaupun mukanya bertentangan dengan saya, tetapi tidaklah jelas sangat rupa paras orang tua itu. Mukanya agak terlindung sedikit di sebalik bayang serbannya. Walaupun lampu gaslin di tengah surau terang benderang. Saya faham maksud Tok Kiai. Ujar saya lalu bangun minta diri. Awang Leh juga bangun sambil berjabat tangan dengan orang tua tersebut. Semasa dalam kereta, saya bertanya pada Awang Leh sama ada sudah pernah sampai ke Serting ataupun belum. Rupanya Awang Leh sama seperti saya, belum pernah lagi sampai ke situ. Kalau dari Temeloh boleh ikut jalan Mancis, kemudian ke Durian Tipus dan Simpang Pertang. Dari sana lebih dekat jalan ke Serting ni. Awang Leh menjelaskan. Tapi kawan tak pernah pun masuk ikut Mancis. Katanya tersengih-sengih memaut tangan ke steering. Saya sendiri ke Serting pun kerana mengikut pesanan Pak Lumidun. Dia yang mahukan saya menemui bekas gurunya itu. Katanya Lebai Kidam itu pernah belajar dengan Tok Kenali di Kota Baru. Kira-kira hampir pukul 12 malam barulah saya dan Awang Leh sampai ke surau Lebai Kidam. Keadaan suraunya sama dengan suasana di surau Kiai Jemadi yang kami temui sebelum ini. Letaknya di tengah sawah sedikit dan terpencil dari rumah-rumah orang di darat kampung. Sebaik kami memberi salam, kami pun dipersilakan naik. Tok tak tidur lagi ke? Saya menegurnya. Tok ni memang lambat tidur, jawabnya perlahan. Tetapi dari cara dia menyambut kedatangan kami, dia seolah-olah sudah tahu yang kami akan datang ke situ. Dia sudah menyediakan kami dengan kopi o panas serta 3 buah cawan tertangkup di hadapan kami. Dengan tidak banyak soal jawab, dia pun menuangkan kopi o ke dalam cawan di hadapan kami. Kami juga dihidangkan dengan rebus ubi yang masih panas lagi. Rezeki kita bersama.
Dia menghulurkan kepada kami pinggan berisi rebus ubi panas tadi. Alhamdulillah, sahut saya lalu mencekup ubi rebus itu. Nak balik malam juga ke Kuala Lumpur? Tanya Lebay Kidam menghirup kopinya. Saya agak terkejut dengan pertanyaan tersebut. Dia seolah-olah tahu kami datang dari Kuala Lumpur. Di samping niat kami yang mahu balik pada malam itu juga ke Kuala Lumpur. Nak balik juga? Ulangnya apabila kami diam tidak menyahut apa-apa. Saya mengangguk. Memang kami akan balik juga ke Kuala Lumpur malam itu. Hajat kami hanya mahu menemui Lebay Kidam. Mungkin pada lain masa kami akan datang lagi mengunjunginya. Bila pula nak datang lagi? Tanyanya lagi seolah-olah faham apa yang terbendung dalam jiwa saya. Tengoklah dulu, sahut saya perlahan. Eloknya dapat cepat sikit datang. Tapi malam ni, tadi kami berhenti dulu dekat surau Tok Kiai Jemadi. Saya menerangkan. Apa buat di situ? Dia tidak lepas merenung muka saya. Berhenti sembahyang isyak, jelas saya sambil meneguk kopi O. Tok Kiai itu bercerita mengenai kisah penghulu Naam. Kata saya selanjutnya. Lebay Kidam menungkat tangan ke dagunya sekali-sekala. Lebay Kidam menungkat tangan ke dagunya. Sekali-sekali dia mengusap janggut sejemputnya. Dia hanya terdiam sahaja mendengar cerita saya tadi. Saya juga menceritakan mengenai keanehan-keanehan yang dianggap oleh Kiai Jemadi sebagai tidak aneh. Begitu juga dengan cerita penghulu Naam yang kononnya sudah dipenggal leher hingga kepalanya bercerai dari badan tetapi masih boleh bercantum semula. Kiai Jemadi juga merasa tidak hairan dengan peristiwa Mat Kilau yang mati dan dikebumikan di Bunut Payung, Kelantan 80 tahun dahulu. Tiba-tiba muncul semula di Pahang. Semua kata-kata Kiai Jemadi ini saya ceritakan kepada Lebay Kidam. Minta maaf kalau ada terjarak sedikit panjangan sebab kat sini suasana agak bising. Saya kena masuk time yang sesuai. Baik, kita teruskan. Awak semua jumpa dengan Kiai Jemadi tu? Soalnya mendehem sedikit. Ya. Saya mengangguk perlahan. Saya dengan kawan saya ni, Awang Leh, berhenti sekejap ke surau tu. Kami sembahyang isyak di situ. Tapi dia dah selesai sembahyang ketika kami sampai. Jelas saya tersengih-sengih. Dia cerita pasal penghulu Naam, tu saja. Lebay Kidam macam mahukan penjelasan. Dia cerita pasal Tok juga. Katanya elok belajar agama dengan Tok. Dia suruh kami belajar betul-betul dengan Tok. Awan Leh pun mencelah. Dia kata Tok anak murid Tok Kenali dari Kelantan. Rugi kalau tak belajar dari Tok. Dia menambah-nambah tersengih juga memerhatikan Lebay Kidam. Lebay Kidam terdiam. Dia mengusap-ngusap janggut sejemputnya perlahan. Kemudian dia menghela nafas macam mengeluh pendek. Awak semua dapat jumpa dia. Dapat bercakap-cakap dengan dia. Soalnya lagi. Ya, kata saya. Memang tak ada yang aneh. Benar cakap dia tu. Tak ada yang aneh kalau memahami kekuasaan Allah. Ujar Lebay Kidam macam tergenang air di pelupuk matanya. Bila melihat Lebay Kidam seolah-olah menangis, saya dapat memahami bahawa setiap orang yang teguh zikirnya memang mudah menitiskan air mata bila menyebut nama Allah. Dia akan jadi gemetar seluruh tubuhnya bila disebutkan Allah di hadapannya. Maha besar Allah. Keluhnya sambil mengesat air mata yang mula mengalir. Saya dapat membayangkan bagaimana Kiai Jemadi menceritakan tentang diri Lebay Kidam. Mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan suraunya tidak menyedari akan ilmu Lebay Kidam. Mana boleh jadi kebanyakan mereka yang menganggap Lebay Kidam lebih banyak membuang masa di surau dengan meninggalkan tanggungjawab dalam mencari nafkah keluarganya. Sebab itulah penduduk-penduduk di situ tidak menghiraukan sangat dengan Lebay Kidam. Sebaliknya, Kiai Jemadi yang tinggal agak jauh sedikit dari situ dapat membayangkan tentang ilmu agama Lebay Kidam. Dia sendiri mengakui akan kehebatan tasawuf Lebay Kidam itu. Memang Kiai Jemadi sendiri berulang kali mengingatkan kami supaya belajar sesuatu dari Lebay Kidam. Kalau sudah bertemu dengan Lebay Kidam itu adalah rugi kalau tidak mempelajari ilmunya. Demikian Kiai Jemadi menasihatkan. Semua kata-kata Kiai Jemadi itu diberitahu oleh Awang Leh kepadanya. Saya juga bersetuju. Awang Leh menerangkan kepadanya kerana kami bimbang Lebay Kidam enggan mengajar.
Setahu saya, seperti yang dipesankan oleh Pak Lumidun, siapa datang menemuinya mahu belajar, Lebay Kidam menyatakan dia tidak berilmu. Kami sudah datang jauh berbatu-batu dari Kuala Lumpur semata-mata mahu menemuinya. Tentulah menghampakan kalau dia tetap enggan menerangkan sesuatu. Oleh itu saya sangat berharap dia tidak menolak untuk mengajar kami sesuatu. Maha besar Allah. Lebay Kidam keluh. Lebay Kidam tersengguk-sengguk. Maha suci Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Dia menekuk mukanya sekuat hati. Saya membiarkan sahaja dia berkelakuan begitu. Dalam masa ini tentulah dia begitu terharu atau tidak dapat menahan perasaan. Hanya dia sahaja mengetahui perasaannya ketika itu, sedangkan saya dan Awang Leh hanya dapat melihat dari segi lahir sahaja. Teringat juga saya akan pesan Kiai Jemadi supaya jangan memberitahu Lebay Kidam yang kami singgah bersembahyang di suraunya. Tetapi apa boleh buat, semuanya sudah terlanjur. Awang Leh sudah terlepas cakap sambil menceritakan apa yang dicakapkan oleh Kiai Jemadi itu. Bagaimanapun saya berfikir kami boleh meminta maaf kepada Kiai Jemadi. Apabila kami balik nanti kami akan singgah sebentar di suraunya. Tetapi boleh jadi dia sudah tidur sekiranya kami singgah di situ. Oleh itu saya berbisik pada Awang Leh supaya balik selepas subuh esoknya. Apabila kami terangkan pada Lebay Kidam keputusan akan balik subuh esoknya, dia sangat gembira. Dia ajak kami bermalam di suraunya sahaja. Lagipun tidak ada apa-apa yang perlu kami berkejar balik cepat ke Kuala Lumpur. Sebelum tidur, sempat juga Lebay Kidam bercerita mengenai penghulu Naam yang dipancung oleh Yam Tuan Raja Melewar di Seri Menanti. Dia juga sependapat dengan Kiai Jemadi. Boleh jadi penghulu Naam itu memakan binatang lam itu. Tetapi dia tidak dapat memastikan sama ada penghulu Naam itu mengamalkannya. Baik, di sini saya menjelah. Rasanya kejap lagi saya akan Google. Try Google jugalah. Binatang lam. L-A-M. Kalau siapa-siapa tahu boleh juga share di ruangan komen untuk terangkan sedikit info. Baik, kita teruskan. Lam itu sendiri kononnya apabila dipotong sekalipun dicincang lumat, dalam beberapa saat dia akan bercantum semula. Lebay Kidam juga menerangkan ada sejenis binatang yang terdapat di Pulau Langkawi. Jenisnya sama macam bentuk pacat ataupun lintah, tetapi besar, kira-kira sebesar lengan. Binatang ini juga akan bercantum semula sekiranya dipotong putus hanya dalam beberapa saat. Kejadian Allah ni tak ada yang anehnya. Dia menerangkan. Kalau mahu dikira aneh, cuba fikirkan kejadian Adam yang tidak ada mak ataupun ayah seperti manusia sekarang, tapi cuma dijadikan dari tanah dan lumpur kering yang dibentuk. Jelas Lebay Kidam lagi. Saya hanya mengangguk saja, manakala Awang Leh pula kelihatan sudah mengantuk bercampur letih. Ini disebabkan dia memandu kereta, tentulah terasa letih. Apalagi perjalanan yang jauh. Terbelok-belok menempuhi jalan di Bukit Putus, kemudian memasuki jalan Tanah Merah menuju ke surau Lebay Kidam ini. Baik, di sini saya potong sikit. Bukit Putus, ya, mana-mana anggota polis yang rekrut di Pulapah tentu takkan lupakan bagaimana keadaan di Bukit Putus tu. Oh yo, dia punya selekoh memang padu tapi baru ni saya dengar cerita di situ telah dibesarkan jalan. Jadi siapa-siapa yang tahu boleh komen, share. Bukit Putus, kenangan ni. Baik, kita teruskan. Walaupun saya terasa letih juga, tetapi kerana keinginan saya mahu mendengar cerita-cerita dari orang tua itu, maka saya tahankan sahaja. Tidaklah aneh pada fikiran orang yang tidak memahami kekuasaan Allah bagaimana tanah debu dan lumpur kering itu boleh dibentuk menjadi Adam dengan tidak ada ibu yang mengandungkannya. Dengan tidak ada ayah yang boleh menyebabkan ibunya mengandung. Beritahu Lebay Kidam mencepak-cepak bibir. Sebab itu, katanya macam mengingatkan saya, jangan awak semua mengatakan itu aneh. Ini ajaib. Itu mengherankan. Ini menakjubkan. Cubalah takjub dengan kekuasaan Allah. Siapa yang jadikan langit ini dengan tak bertiang? Siapa jadikan laut ni dengan tidak payah digali? Siapa yang masinkan air laut dengan tidak payah ditabur garam? Siapa? Dia kembali tersengguk-sengguk sambil mengucap beberapa kali.
Subuhnya, cepat-cepat saya mengejutkan Awang Leh supaya segera bangun kerana Lebay Kidam sudah lama selesai mengambil wuduk. Subuh itu kami dapat berjemaah dengan berimamkan Lebay Kidam. Tu dia. Itu dia banyak betul lori malam ni lalu. Kalau ada pendengar saya, geng-geng pilot darat yang memandu, andai kata anda lalu ke Berang Station, di Balai Polis Berang Station, try on 3-4 kali, baru saya akan sedar itu adalah pendengar daripada Radio 12 Malam, insyaAllah. Okey, baik. Kita teruskan. Semasa menghantar kami sampai ke pintu tatkala mahu balik, Lebay Kidam tiba-tiba bersuara. Sebenarnya Kiai Jemadi tu dah 50 tahun dulu meninggal dunia. Memang di situlah suraunya. Saya berpandangan dengan Awang Leh, tetapi Lebay Kidam menepuk bahu saya. Itulah sebahagian dari kekuasaan Allah. Tak ada yang anehnya. Kamu semua sudah bernasib baik. Jelasnya tersenyum. Untuk memastikan kata-kata Lebay Kidam itu, saya dan Awang Leh berhenti di tempat kami bertemu Kiai Jemadi pada sebelah malamnya. Disebabkan sudah hampir pukul 7 pagi, keadaan sekeliling sudah terang disinari matahari. Kami dapat melihat dengan jelas surau yang kami naiki dan bersembahyang isyak di situ. Surau tersebut sudah hampir mahu roboh. Di sana sini kelihatan sawang dan sarang laba-laba. Terdapat tempat saya duduk semalamnya berdebu dengan habuk, tetapi seluar saya tidak pula kotor. Lantainya juga penuh dengan tahi lipas. Lampu gasolin yang terpasang tidak ada kelihatan pada alang tengah surau, tetapi kelihatan sarang laba-laba di situ. Sementara Awang Leh yang pergi melihatnya, tidak ada apa-apa di situ. Yang ditemuinya hanyalah bekas perigi atau perigi buta yang ditumbuhi rumput-rumput yang memanjang. Kami dapat melihat dengan jelas kesan-kesan tapak kasut kami di tangga surau. Lantai surau itu kelihatan sudah reput. Mungkin akan roboh kalau kami naiki. Jomlah kita balik sekarang. Saya memanggil Awang Leh. Ada sesuatu yang menggerunkan hati ketika saya meninggalkan surau buruk tersebut. Saya tahu Awang Leh juga merasa takut. Tetapi dia cuba berpura-pura menunjukkan berani di hadapan saya. Terima kasih semua kerana mendengar dari mula sampai habis. Kita akan bertemu lagi di next episode yang ke-68 yang bertajuk, sebentar saya tengok dia punya tajuk. Baik, episod yang ke-68, Usungan Mayat di Tengah Malam. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Malam ni sedikit bising. Mungkin jalan, saya tak tahu pasal apa malam ni, kecoh sangat ni, bising sikit. Mungkin anda tak berdengar sebab saya akan reduce bunyi noise tu. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.